Jadi saya ingat malam ni kita bincang satu tajuk yang dicadangkan oleh Puan Intan. Dia ada mesej dibagi tahu, kata boleh tak Ustaz buat fiqh wanita. Jadi saya pun tak ada topik khusus tentang wanita. Cuma saya akan bawa satu persoalan sebab ada orang tanya 3-4 orang. Kemudian selebihnya saya buka soal jawab lah. Boleh ya macam tu? Kita buka soal jawab. Tanyalah Boleh, Ustaz. sampai Boleh, Ustaz. yang mana saya jawab, yang mana saya boleh jawab, saya jawab. Yang tak boleh jawab, saya lari lah. Saya lari sekejap tu, saya masuk balik. Boleh macam tu? Ustaz, jangan lari, Ustaz. Tak lari. Tekan je button. Lari je tak ada, Ustaz. Baik, insyaAllah. Saya ada 2-3 soalan saya terima daripada beberapa sahabiah berkenaan dengan dia tanya kenapa wanita yang haid, dia bila tamat haid itu di dalam waktu asar, dia kena qada zuhur sekali. Kemudian bila tamat haid itu dalam waktu isyak, dia kena qada maghrib sekali. Saya kira topik ni, persoalan ini, ada orang tanya. Dalam tempoh terdekat pun ada orang tanya juga. Baik. Dan yang keduanya persoalan mengenai masalah bilakah seseorang itu diwajibkan solat sekiranya haidnya tamat. Ya, dikira wajib juga solat walaupun dia tamat itu di dalam waktu yang belum habis. Baik, tak apa, saya nak hurai dulu masalah yang pertama tentang, lepas tu saya buka soalan. Soalan ni tak mesti berkaitan dengan lontaran tajuk yang saya bawa. Tak kira lah kalau nak tanya apa-apa, tapi kalau boleh berkenaan dengan wanita lah, fiqh wanita. Sebab fiqh wanita ini dia banyak isu. Dan guru-guru saya kebanyakan semua karang fiqh wanita. Mantan Mufti Mesir Syekh Dr. Ali Gumah, kemudian ramai. Saya nak sebut seorang-seorang, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kebanyakan mengarang fiqh wanita. Tak ada fiqh rijal, fiqh lelaki tak ada. Fiqh wanita banyak orang karang, ulama banyak karang. Sebab isunya, qadiyahnya, kesnya terlampau banyak, dan wanita ini dia mempunyai kekangan yang tertentu. Dia nak keluar rumah, kena dapat izin, dan macam-macam lagi lah. Kan? Jadi sebab itu banyak yang mengarang fiqh al-mar'ah, fiqhun nisa, fiqh yang membincangkan tentang wanita, dan wanita ini diibaratkan seolah-olah jika baiklah wanita itu, maka baiklah seluruh ummah, insya-Allah. Wanita ini sebenarnya walaupun di dalam kepimpinan tidaklah dia diletakkan pada nombor 1, tapi tak adalah menafikan bahawa wanita ini tak boleh memimpin. Kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala memuji wanita, antaranya memuji Puteri Balqis di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Pemerintahannya bermakna Allah Ta'ala mengiktiraf kepimpinannya, dan bermakna wanita boleh memimpin sekiranya cukup syarat dan kelayakan. Saya memegang mazhab itu, saya memegang pandangan itu. Jadi insyaAllah kalaulah Puan admin misalnya, Puan pengerusi, dia nak jadi Menteri Besar Perak satu masa nanti, insyaAllah kita akan sokong. Ya, mana tahu. Baik. Saya nak bawa dulu satu persoalan. Kenapa wanita bila dia tamat haid dia di dalam waktu asar, dia kena qada sekali zuhur? Dan kenapa kalau tamat dalam waktu isyak, dengan maghrib sekali dia kena qada? Sebab apa? Baik, saya nak bagi dulu satu jawapan yang ringkas, kerana di dalam waktu asar dia ada waktu zuhur. Okey? Dan di dalam waktu isyak dia ada waktu maghrib. Sekali lagi saya ulang, di dalam waktu isyak ada waktu maghrib, dan di dalam waktu asar dia ada waktu zuhur. Kita pelik, pernah dengar tak macam tu? Ya? Baik. Saya sebutkan demikian, saya nukil daripada semua kebanyakan kitab-kitab Syafi'iyah misalnya, kerana di dalam waktu zuhur itu kita ada waktu, di dalam waktu asar ada waktu zuhur, tapi dalam waktu zuhur dia tak ada waktu asar. Kita nak kena tarik dia masuk. Dalam waktu asar ni dia ada waktu zuhur. Nama waktu zuhur itu dia ada dua yang perkara. Yang pertama waktu darurah, yang keduanya waktu dia panggil waktu uzur. Waktu darurah ataupun waktu uzur. Baik.
Kalaulah kita dalam musafir misalnya, kita musafir, kemudian kita nak buat jama'ut ta'khir. Jamak ta'khir. Bila kita nak buat jamak ta'khir, kita akan sembahyang, kita akan solat macam mana? Kita akan niat, niat apa tu? Niat solat. Sekejap, saya ada orang minta link. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, bila kita nak jamak ta'khir, kita akan solat asar, kita akan solat zuhur di dalam waktu asar. Sekali lagi saya ulang, di dalam jamak ta'khir, jamak dalam waktu yang kedua, kita akan sembahyang zuhur di dalam waktu asar. Dan kita akan sembahyang maghrib di dalam waktu isyak. Okey, dia step satu-satu nak faham. Betul tak kita sembahyang macam tu? Okey. Ya. Bila kita sembahyang zuhur dalam waktu asar dan kita sembahyang maghrib dalam waktu isyak, zuhur yang kita sembahyang dan asar isyak maghrib yang kita sembahyang tu, kita niat tunai ke kita niat qadaan? Boleh jawab, siapa-siapa jawab? Tunai, betul. Kita tak niat pun qadaan, ataupun kalau kita tak niat qadaan dan ada pun sembahyang tu tetap jadi tunai. Dia takkan jadi qadaan. Bermakna bila tunai, waktu zuhur itu adalah dalam waktu asar. Cuma waktu itu namanya waktu uzur. Bagi wanita haid namanya waktu uzur. Bukan. Waktu itu nama waktu darurah. Bagi musafir, Allahumma salli alaihi wasallam, saya silap. Bagi musafir namanya waktu uzur. Bagi wanita haid yang tamat waktu namanya waktu darurah. Kenapa waktu darurah? Kerana tadi dia tak boleh solat. Kerana diharamkan. Tiba-tiba bila dia stop haid dalam hujung waktu asar misalnya, maka diwajibkan baginya solat kerana dia telah tamat haidnya itu di dalam waktu asar yang terkini dan waktu zuhur darurah dia panggil. Waktu zuhur darurah. Baik, mungkin tak nampak lagi. Kita ambil contoh musafir. Kenapa kita boleh sembahyang zuhur dalam waktu asar? Kerana kita uzur. Uzur itu musafir. Maka kita sembahyang tersebut, kita sembahyang zuhur di dalam waktu asar yang terkini, tetapi kita sembahyang tersebut di dalam waktu zuhur yang uzur dia panggil. Zuhur uzur. Waktu itu nama zuhur uzur ataupun zuhur darurah. Maknanya ada tak waktu zuhur dalam waktu asar? Ada. Bila ada, maka kita dikira tamat haid kita di dalam waktu asar dalam masa yang sama di dalam waktu zuhur yang darurah. Jadi sebab tu kita kena qada zuhur. Kerana zuhur ada dalam waktu asar. Boleh faham tak? Macam pening je. Admin faham tak? Puan admin faham tak? Boleh Ustaz. InsyaAllah faham Ustaz. Alhamdulillah dapat jawapan. Lepas ni bagi tahu kat orang tanya, sebab banyak yang tanya, kenapa Kenapa ada orang tanya? Sebab apa nak kena qada? Sebab zuhur dah habis kan Ustaz? Kami tamat dalam waktu asar. Kami tamat haid dalam waktu isyak. Kenapa maghrib nak terlibat sekali? Kita kata sebab musafir kan, kalau musafir kan waktu zuhur dengan asar dikira saudara kembar. Iyalah saudara kembar. Itu dalam waktu musafir. Haid sebab apa? Kalaulah uzur pun kena boleh semayang dalam waktu asar, apatah lagi darurah. Darurah lagi teruk. Darurah lagi teruk daripada uzur. Darurat lagi teruk daripada uzur. Kalau uzur ni ringan lagi, darurah lagi teruk. Kalau uzur pun diizinkan, maka darurah lagi-lagi diizinkan. Cuba kita tengok uzur. Kalau uzur musafir, musafir kita boleh, walaupun kita lapang, kita sengaja saja-saja suka nak bawa zuhur dalam waktu asar pun boleh. Tambah-tambah ini darurah. Dilarang semayang tadi kerana haid. Sekarang tiba-tiba waktu habis, lagi-lagi dah boleh. Kerana darurah lebih teruk daripada uzur.
Jadi simpanlah jawapan ini untuk kita jelaskan kepada saudara mara kita. Kadang-kadang ada yang tak boleh terima. Dia kata saya tak faham lah Ustaz. Sebab apa nak kena qada? Saya dah habis waktu asar je lah. Ya. Jadi jawapannya kerana waktu asar itu merangkumi waktu zuhur. Nama waktu zuhur itu ialah waktu zuhur. Dia panggil darurah bagi haid. Dan waktu uzur bagi musafir. Faham tak murid-murid sekalian? Faham ya? Faham. Alhamdulillah. Faham Ustaz, terima kasih. Baik, bila kita tamat dalam waktu asar ataupun tamat dalam waktu isyak tu, baik, tamat tu waktu bila yang kita nak kena qada semayang. Nak kena semayang asar, kemudian nak kena qada zuhur. Bila? Sekurang-kurangnya sempat takbir sahaja. Sempat takbir sahaja, maka kita kena qada lah. Sebab bila sempat takbir, kita tak sempat semayang. Betul tak? Tapi nak kena mandi wajib dulu. Sebab haid baru tamat. Kalaulah habis saja waktu tersebut, ada lagi sekadar takbir. Allahu Akbar. Tiba-tiba orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib. Maka wajiblah kita qada asar dan zuhur. Nak semayang asar waktu itu, tak sempat lagi. Sebab kita nak kena mandi dulu. Maka hanya sempat untuk takbir. Maka kita dah kena semayang asar secara qada, begitu juga kena qada lah zuhur sekali. Demikian juga sekiranya dalam waktu isyak. Baik. Saya rasa penjelasan saya setakat tu sahaja untuk masalah ni. Saya sengaja buka kerana saya ingat banyak orang tanya. Dan dia macam satu persoalan yang kita nak tahu juga dari mana dia punya logik dia, ataupun daripada mana relevannya kena qada asar ada zuhur di dalam waktu ketika mana kita habis tamat haid di dalam waktu asar. Jadi saya buka persoalan, kalau nak tanya sampai pukul 8, apa-apa sahaja kalau boleh berkisar tentang topik fiqh wanita lah, kerana majoriti dalam grup ini perempuan, ya. Jadi boleh tanya, insya-Allah. Saya buka lah soalan siapa-siapa yang tanya, dipersilakan. Tanya sampai pukul 8 ke tanya sampai pukul 9? Sampai pukul 9. Ya, sampai pukul 9 malam ni, bukan 9 pagi esok, saya tak larat lah. 9 malam ni. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, persoalan ni baru saya tahu malam ni Ustaz. Saya masa dulu kan saya tak tahu pun kata kita kena qada. Kalau kita habis waktu asar kita kena qada solat zuhur. Tapi saya baru tahu apa saya nak buat Ustaz. Saya kena ganti solat ke nak buat apa tu Ustaz, tindakan saya sekarang. Sebahagian daripada kejahilan kita dimaafkan. InsyaAllah saya kira kalau kita jahil, saya cadangkan macam ni. Duduk saja-saja kalau tak ada kerja, qada. Sambil-sambil itu minta ampun atas kejahilan kita, taksir kita, kecuaian kita dahulu yang barangkali kita tak tahu. Sebahagiannya serah pada Allah yang kalau kita tak sempat nak qada, kerana kita bukan suka-suka tinggal, tetapi mungkin kita tak sempat nak belajar waktu tu. Walaupun sebenarnya kejahilan, sebab tu kita buat banyak grup mengaji. Sebab apa? Sebab sebahagian dari kejahilan tidak dimaafkan. Kerana bila banyak tempat mengaji, wasilah mengaji banyak, tapi orang tak nak juga mengaji. Sedangkan pengajian agama ini salah satu daripada ilmu yang senang dapat dan kemudian percuma pula. Di masjid-masjid bahkan tempat pengajian banyak percuma. Gema Nur Iman ni saya kira satu platform yang baik sebab percuma tanpa bayaran kan. Jadi saya kira macam inilah. Kalau kita tak tahu dan kita jahil, maka kita minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada masa-masa lapang sela-sela, kita qada. Sambil-sambil, walaupun tak tergesa-gesa sebab kita tinggal ini kerana kejahilan. Dia beza dengan kita tinggal sembahyang kerana apa? Kerana tengok TV, memasak ke, makan ke, yang tu kena qada, kena ni lah. Yang ni saya kira kita buat sambil-sambilan dalam masa yang sama, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya ada kecuaian ketika aku zaman dulu tak belajar dan sebagainya. Ya, saya kira saya jawab macam tu sajalah. Okay. Lega dengar Ustaz. Alhamdulillah. Memang jahil dulu, tak tahu apa, sibuk kan, belum besarkan anak, duk kerja apa semua kan. Tak ada nak tengok kuliah agama. Isu Puan Zubaidah sahaja, banyak yang bercakap demikian. Cuma kita ada kesedaran
kita jangan buat kesedaran itu untuk kita sahaja. Turunkan, bagi tahu anak-anak belajarlah. Apa kenalkanlah Gemar Nur Iman ni kepada dia orang. Kalau dia orang ni malas nak pergi masjid, kadang-kadang pelajar universiti, kadang-kadang dia orang sibuk. Cuma janganlah tak bagi langsung kita punya keterlibatan, komitmen dengan agama. Seminggu sekali, seminggu 2 kali dekatkan, dengar pengajian, ya. Kadang-kadang kita bila kita dah nak suka, kita suka dengan agama, kita nak berubah, kita cari perkara yang kita nak belajar ataupun subjek yang kita nak belajar itu bukannya fardu ain pula. Ini masalah prioriti, ini masalah keutamaan. Saya tekankan kita kena belajar akidah, kita kena belajar fiqh, kita kena belajar tasawuf. Kadang-kadang ada yang belajar tentang hadis, kita belajar tentang tafsir. Ya bagus, betul. Tapi jangan dahulukan yang itu. Kan? Kita dahulukan yang fardu ain kerana ini melibatkan praktikal, ini melibatkan kegiatan kita seharian. Boleh ya? Okay, saya buka soalan. Terima kasih Ustaz, faham. InsyaAllah saya akan buat qada nanti insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Pelan-pelan insyaAllah. Baik, insyaAllah saya akan beritahu anak-anak juga insyaAllah. Baik. Terima kasih. Baik. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan tanya. Saya nak tanya kalau yang solat subuh macam mana pula kalau maksudnya kalau haid period tu habis waktu pagi? Pagi tu jam berapa? Pukul berapa? Maksudnya waktu kita solat subuh tu kita nampak macam belum habis kan? Tapi waktu macam contoh kita pukul 9.10 tu tengok tu dah habis dah. Oh 9.10 itu dah keluar dari waktu. So subuh tu tak wajib qada lah. Melainkan dia nak tamat tu ada lagi 2 minit nak masuk subuh. Kan? Kalau macam tu sempat tak ihram kalau subuh semayang? Sempat. Maka kita wajib qada subuh. Cuma dah tak sempat nak semayang dalam waktu. Kita mandi dulu. Kita mandi wajib, ambil wuduk. Sebenarnya kita mandi wajib dah dapat sekali wuduk. Kalau kita tak pegang kemaluan dan kita tak kencing waktu mandi. Kita dah dapat wuduk sekali. Tapi selalunya kita nak ratakan air, mungkin kita sentuh bahagian-bahagian kemaluan ataupun kita buang air ketika ataupun yang seumpama dengan tu. Jadi batal wuduk. Tapi kalaulah kita tak sentuh kemaluan, maka kita dikira dapat sekali wuduk. Jadi untuk jawapan, kalau tamat pukul 9, pukul 10 itu dah keluar daripada waktu subuh. Dan waktu subuh dia tak ada waktu dalam waktu lain. Dia bersendirian, dia bersifat tunggal. Maka kalau tamat dalam waktu zuhur, maka subuh tak terlibat. Luar daripada tu, tamat dalam waktu duha, subuh dah tak terlibat. Ya? Okey. Saya diharap menjawab persoalan. Persilakan. Baik, jelas. Terima kasih. Sama-sama. Dipersilakan, siapa lagi yang nak bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya soalan ni. Sorry kalau simple sangat tapi nak tahu. Contoh kalau habis waktu asar tu, lepas tu kena qada zuhur kan? Ya. Nak kena solat qada dulu ke solat asar dulu? Baik. Bagus. Soalan ni, betul simple tapi tak apalah. Kita sebenarnya, kalau waktu asar tu dah berada di penghujung, maka utamakan waktu yang terkini supaya kita tak keluar waktu. Tapi kalaulah tamat tu waktu asar tu masih lagi pukul 4.30, pukul 5.30 macam tu, ada lagi sejam lebih, ada 2 jam lagi, maka kita buat mengikut tertib waktu. Kita dahulukan qada dulu. Itu yang terbaik. Qada dulu. Qada dulu kemudian baru kita sembahyang yang terkini. Okey? Okey, terima kasih. Dan juga bila kita jamak takhir, kita boleh je nak buat asar dulu. Kita boleh saja nak buat zuhur dulu. Tapi yang afdalnya kita dahulukan waktu mengikut tertib. Iaitu zuhur dulu, kemudian kita solat asar. Baik, dipersilakan. Siapa yang nak tanya lagi? Yang dah tanya, nak tanya lagi pun silalah. Tak apa. Tanya tentang apa ni wuduk ya. Ya. Saya pernah dengar ada yang memberikan tafsiran ada wuduk wajib dan wuduk sunat. Itu soalan saya yang pertama. Yang kedua, contohnya kalau dalam kita masuk taharah tu membuat basuhan muka. Basuhan muka katalah basuhan kali pertama tidak kena penuh.
adakah dengan basuhan kedua itu akan melengkapkan basuhan pertama kita ataupun basuhan kedua itu hanya dikira sebagai sunat, jadi kita perlu mengangkat niat semula, mengulang semula basuhan. Terima kasih Ustaz. Baik. Terima kasih banyak. Soalan bagus. Okey, yang pertama soalan apa pertama? Astagfirullahalazim. Wuduk wajib dan Wajib dan sunat. Okey, baik. Wuduk wajib, wuduk sunat. Ya, ada, betul. Wuduk wajib ni, wuduk yang kita nak, yang pertama nak angkat hadas. Nak melakukan perbuatan-perbuatan yang tak dapat tidak kena ada wuduk. Misalan, solat. Walaupun solat sunat. Ya, walaupun solat sunat, dia ambil wuduk sebab nak solat sunat. Tetap wuduk itu namanya wuduk wajib. Dia solat wuduk sebab nak pegang mushaf. Memegang mushaf dengan ada wuduk itu hukumnya wajib. Maka wuduk itu nama wuduk wajib. Maka boleh tak dia guna untuk semayang? Boleh. Walaupun dia kata, tadi saya wuduk sebab nak memegang mushaf. Bolehkah saya guna wuduk itu untuk solat? Boleh. Kerana wuduk tadi statusnya wuduk yang wajib. Kerana memegang mushaf, wajib ada wuduk dalam mazhab kita. Okey. Bagaimana pula dengan wuduk yang sunat? Wuduk sunat ini sebahagiannya antaranya tajdidul wuduk. Tajdidul wuduk ini ialah kita masih ada wuduk tapi bila masuk waktu baru kita nak renew. Bukan renew renew benda tu dah batal. Kita nak memperbaharui. Dalam istilah Arab fiqh disebut tajdid, ya, memperbaharui wuduk di dalam keadaan kita tidak berhadas. Maka bila kita tidak berhadas, kita ambil wuduk itu bukan mengangkat hadas sebenarnya. Kita tak angkat sebab hadas sedang terangkat, sudah pun diangkat, kita tak berhadas. Tetapi oleh kerana ia sabit dengan perbuatan Nabi SAW, maka sunat kita renew tajdid al-wudu setiap apabila masuk waktu baru misalnya. Asar masuk, zuhur tadi wuduk masih ada, tajdidul wudu, ya. Yang kedua tentang masalah basuhan muka. Basuhan pertama itu dikira basuhan yang kena sahaja. Kalaulah kita basuh muka, okey, basuhan pertama di sini tak kena, maka nanti kita basuh yang kedua. Kalau kena bahagian yang dah kena tadi, itu dikira tempat kedua. Tapi bila kita lalukan air kena tempat yang tak kena tadi, maka dia dikira basuhan pertama. Faham ya? Begitulah yang disebut basuhan pertama tadi, ialah yang dimaksudkan basuhan yang kena. Kalaulah ada tempat yang tak kena, dia tak dikira basuhan kedua, dia dikira basuhan pertama. Okey? Saya jawab semua soalan tak lagi tu? Doktor? Ya, menjawab. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, saya buka lagi, ada lagi setengah jam. Kalau di televisyen nak kena tanyalah Ustaz, nak kena bayar bil telefon. Kalau nak tanya, yang ni free saja, ya. Silakan tanya kalau ada yang saya boleh jawab sajalah. Macam saya cakap tadilah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, yang tadi tajdid wudu, niat dia macam mana Ustaz? Niat dia tajdid wuduk, maksudnya mengambil wuduk, dia panggil tajdid, memperbaharui wuduk. Dia tahu kan dia tak berhadas, maka dia nak ambil wuduk. Dia sedar dah diri dia sedar kan, dia sedar bahawa dia sedang tidak berhadas, maka dia ambil wuduk, itu namanya tajdid. Maka masa dia letak air di muka dia, maka sahaja aku tajdid wuduk, sahaja aku memperbaharui wuduk, bukan mengangkat hadas, tidak mengangkat hadas. Kerana mengangkat hadas itu sekiranya kita berhadas, sekarang kita tak berhadas pun, kita tak kentut, kita tak buang angin. Jadi wuduk itu masih ada. Bila masih ada, maka kita tidak namakan dia sebagai raf'ul hadas, tidak nama sebagai mengangkat hadas, ya. Niat macam ni. Baik. Lagi ada yang nak bertanya? Ustaz, salah ke kalau niat tu walaupun wuduk asal dia tak batal lagi, tetapi dia berniat sekali lagi dengan niat mengangkat wuduk, adakah sah sembayangnya ataupun macam mana? Walaupun dia hanya memperbaharui wuduknya. Dia macam ni, bila kita tidak berhadas tetapi kita niat angkat hadas, wuduk tu tak dikira sebab kita menyalahi realiti, dia panggil. Realitinya kita tak berhadas, tapi kita cakap kita angkat. Sebenarnya tak terangkat. Faham tak? Jadi semayang kita jadi macam mana? Sah je sebab wuduk pertama tu ada. Cuma wuduk kedua tu dia ada isu dekat wuduk kedua sebab niat tak betul. Jadi semayang kita sah, jangan risau. Sebab wuduk pertama dia tak akan batal dengan kita silap niat yang kedua. Okey? Okey, faham Ustaz.
Alhamdulillah. Jadi ada lagi yang nak bertanya, silakan. Saya fokus ke masalah perempuan je malam ni ya. Yang laki-laki kok ada, nanti kita buat fik lelaki. Mungkin masa tu yang masuk 3 orang saja. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita cakap saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, boleh Ustaz? Boleh. Sebahagian ulama sunat kita nak membaharui wuduk, kita cakap je saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. boleh saja aku berwuduk bahawa dia tidak berwuduk tajdid. Maknanya kita membaharui wuduk lah kan Ustaz kan? Ya, sebab kita sedar kita tak berwuduk. Kita cakap saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Boleh. Terima kasih Ustaz. Okay. Boleh. Ada lagi yang nak bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Contohnya katakan malam tu kita sapu minyak dekat kaki kan, katakan minyak tu macam oily sikit lah. Lepas tu pagi masa kita nak ambil uduk tu, kita nampak macam dia kalis air. So kita cuba sabun. Kita sabun 2-3 kali, tapi bila kita letak air tu dia macam ada sikit kalis air lah. Jadinya kita dah sabun 2-3 kali. Jadi sah tak uduk kita ataupun macam mana Ustaz? Sebab banyak kali juga lah berlaku yang sedemikian. Jazakallah khairan. Boleh saya tahu minyak apa? Dia punya sifat macam minyak tu macam apa ni, minyak massage oil macam tu. Minyak gamat ke kan, kalau kita letak minyak gamat kan dia macam oily sikit. Sebab dia, kalau pengalaman saya guna minyak-minyak macam tu sekali sabun dah okey. Tapi kalau terlalu oily sangat tu saya tak faham sangat lah kan. Mungkinlah ada sebahagian minyak. Entah dia guna minyak tu pun minyak enjin kereta apa kan. Baik, saya nak beritahu dia kita sabun sekali, kalaulah masih ada, saya kira bahawa dia tidak menyerap, dia tidak menghalang air masuk. Minyak ni dia tak halang air masuk, ya. Minyak tidak menghalang air masuk, melainkan minyak grease, kerana dia ada tambahan unsur lain yang menghalang air masuk. Jadi kalau dah sabun sekali pun saya rasa insya-Allah. Kalau ada sebahagian-sebahagian itu yang mungkin mengubah air, dia tidak mengubah secara total, dia hanya mengubah secara yasir, itu masih lagi dikira sebagaimana kita ambil wuduk, basuh muka, di muka kita ada kesan peluh. Ya, dia mengubah juga air, tetapi mengubah secara yasir, sedikit sahaja. Dan apa yang saya nak masukkan tadi, bagi masalah minyak tadi, saya kira kalau puan dah sabun 2-3 kali, tapi sebenarnya sekali pun dah okey saya rasa. Yang lebih tu dia tidak akan menghalang air masuk, insya-Allah. Air sampai mudah-mudahan. Jadi kalau kita tengok usul dalam dakwat pun, dakwat dia masih ada. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqh disebut dakwat menyampaikan air. Air boleh sampai. Kalau dalam kitab I'anah dia kata melainkan taik dakwat yang gelap tu. Yang tebal, sekiranya dikikis akan melekat taik itu. Dipanggil istilah taik lah. Ballpen Ustaz ya? Ya? Ballpen tak. Jadi saya kira sampai sah wuduk tersebut bagi soalan Puan Faridah. Mana Puan Faridah? Dah lari dah. Tak nampak dah kat sini. Ada Ustaz. Okey, baik. Baik. Okay. Faham. Terima kasih. Baik. Ada lagi soalan? Dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Nak tanya boleh tak? Pasal sah wuduk ni, contoh kan, kalau kita dah ambil wuduk, lepas tu kita solat, tapi selepas habis solat tu baru kita perasan ada unsur macam contoh melekat pen dakwat ke atau maskara kita yang kita pakai tadi, rupanya macam tak cuci sepenuhnya, maksudnya mungkin tak sah lah wuduk tadi, wajib qada balik tak solat tu? Memang menghalang air sampai ke? Boleh saya tahu? Yes, macam tu lah maksudnya marker pen kadang-kadang terkena macam ada benda yang macam kita tak perasan. Pen dia sama macam dakwat, pen biasa. Kalau nipis, kalau sampai. Maka air sampai. Maka air sampai. Kalau macam makeup. Makeup dia ada 2 isu. Yang pertama isu air sampai. Isu makeup bukan isu air tak sampai. Isu makeup ni dia mengubah sifat air. Okey. Kalau sedikit dimaafkan, saya kira kalau sedikit kita dah cuci, mungkin ada bahagian mata sedikit, yang tu air sampai, cuma
Adakah dia mengubah sifat air? Saya rasa tidak. Kalau sedikit, tidak. Kalau berubah pun dipanggil yasir, perubahan yang terlampau sedikit. Sikit-sikit tu, ya lah. Cuma kalau tak sampai air, ya yang tu saya kira mazhab mana pun dia kata kena sampaikan air. Cuma wuduk tu tak perlu ambil semula, basuh bahagian yang tak kena tadi. Misalnya dekat mata. Maskara orang pakai kat mana? Dekat mata ke dekat tapak kaki? Mata, macam pernah pakai mata yang macam contoh maskara tu yang waterproof kan. Jadi masa kita mencuci tu dah rasa cuci banyak kali tapi macam rupanya kita baru perasan ada kesan-kesan tu dia mungkin kuat sangat yang maskara jenis waterproof ni kan. So habis solat tu baru perasan macam ada keluar balik, ada lagi hitam macam mana? Macam tu lah. Ya. Jadi kalau kita dah kalaulah macam tu, kalau dah yakin zon kita, sangka besar kita memang air tak sampai, maknanya kita kena berwuduk semula. Wuduk semula kan solat balik lah kan? Tak, muka tak payah basuh dah. Sebab wuduk kita tak batal. Muka kita sah. Muka kita sah sebab kita dah niat tadi. Sebab wuduk dia tidak ada mualat tau. Wuduk tak ada mualat. Maksud mualat ni berturut-turut. Maksudnya muka sah basuhan. Tangan tak sah. Sebab apa? Sebab muka tak selesai. Muka tak selesai. Kita just basuh tempat maskara yang tak sampai tadi. Kita cuci-cuci semula. Kita basuh tempat tu. Katalah di sini bahagian, di sini maskara. Kemudian kita cuci. Selepas cuci kita ambil air, basuh di situ sahaja. Basuh, okey dah selesai. Kemudian basuh balik tangan macam biasa. Kepala, dan juga kaki. Kemudian maksudnya kena ambil balik lah. Maksudnya lebih selamat solat balik, ambil wuduk balik macam tu lah. Yes. Bukan lebih selamat. Memang kalau dah confirm air tak sampai, kena tak semula. Sampai. Ya. Cuma betul ke tak sampai air? Maskara tu terlampau tebal. Dia memang ada. Dia macam yang waterproof punya maskara tu. Oh, okey. Punya maskara. Nama pun memang waterproof lah. Tapi memang kalau perempuan dia tahulah macam mana waterproof air ni memang pakai makeup remover pun dia masih dia banyak kali. Dia macam banyak kali kena cuci. Macam tu. Baik. Tak apa kalau macam tidak syak lagi bahawa kena wuduk balik. Wuduk buat macam saya cakap tadi je. Tak perlu mula daripada muka, tak perlu basuh semua. Tempat yang terhalang. Maka sebab apa? Sebab muka basuhannya sah. Cuma tak lengkap. Maka lengkapkan wuduk. Tetapi tangan kita kata tak sah basuhan. Sebab kerana wuduk mesti tertib. Dan syarat untuk sah basuhan tangan kena sah basuhan. Kena sah basuhan tangan. Dia kerana dalam mazhab kita mesti mengikut tertib. Boleh ya? Lepas tu kan Ustaz tahu tak yang pasal make-up yang pasal satu macam bedak foundation ni dia lain-lain jenis tau, krim apa semua kan. Ada setengah krim muka perempuan ni dia memang kalis air foundation. Dia macam type foundation tu dia kalis air. So maksudnya memang betul kena cuci. Tapi ada satu type tu dia krim yang ringan, dia macam bedak sahaja. Ada yang saya pernah dengar dia cakap kalau krim yang setakat ringan apa semua tu maksudnya tidak perlu kita ada sabun untuk cuci tu. Maksudnya boleh terus ambil solat sebab benda tu dia meresap dalam kulit. Maksudnya sah. Memang betul ke? Tak, kalau meresap ya sah. Tapi isu meresap itu satu. Sebab tu saya tanya buat satu persoalan tadi. Adakah dia mengubah sifat air? Kerana air ini dia tidak boleh berubah bau, rasa dan warna ketika berwuduk. Jadi kena check kat situ lah. Ya. Di tangan kita misalnya ada kesan nila atau nila. Dulu zaman saya sekolah saya selalu pakai nila. Jadi kalau kita basuh air tadi jadi biru. Itu yang menyebabkan tidak sah. Jadi kita buang makeup sebab kerana dia boleh mengubah sifat air. Mungkin warnanya berubah dan kalau dia wangi dia akan air tadi berubah jadi wangi. Lebih selamat memang kena cuci. Memang jangan ada langsung lah senang-senang makeup tu kan. Ya. Nak bergisah wuduk. Okey, faham. Rasulullah SAW. Ini Ustaz nak tanya soalan. Sambung yang Ustaz ni. Maksudnya dia kita kata produk tu dia kata kalis air untuk orang solat. Padahal lah dia kata boleh buat semaya. Jadi kita tak basuh mana ambil solat tu tak cuci pun habis lah. Dia terbasuh sambil ambil solat tu dah rata.
Boleh bawa solat tu yang pertama halal. Yang keduanya dia kata air sampai. Ya memang air sampai. Cuma dia akan mengubah. Contohnya kita tampal benda di kita punya muka. Bila kita basuh air tadi jadi putih. Sedangkan syarat untuk sah wuduk ialah air mutlak. Mesti air mutlak. Apa definisi air mutlak? Kita bahas dalam air mutlak ni ada air yang tidak boleh berubah bau, rasa dan warna. Mana-mana salah satu. Kalau sikit-sikit ya, saya beritahu tadi kalau sikit-sikit itu dimaafkan. Perubahan yang yasir, yang sedikit tidak mengapa. Tapi kalau kita tampal banyak, jadi berubahlah air tu. Kalau dia sikit-sikit tak apalah. Dia memang tak mengubah sangat air, tak apa. Itu sah. Kalau air sampai. Boleh ya? Okey, saya ada lagi soalan? Kalau ada yang nak tanya. Ustaz, saya nak tanya sikit. Berkenaan tadi yang basuhan pertama, kedua, ketiga. Saya nak fahamkan semula. Tadi contohnya yang first basuhan tu, kalau cakap 70%, actually kita pun tak pasti sama ada dia betul-betul 70% berapa kan. So macam Ustaz cakap kalau buat sekali lagi, masa second time tu yang akan jadi 100%. Jadi basuhan pertama. Adakah perlu kita tambah lagi 2 kali lagi untuk dapatkan 3 kali basuhan? Ya, yang dikatakan 3 kali tu ialah basuhan lengkap. Bermakna basuhan kedua tu kalau bau lengkap semua, dikira sekali. Okey. Tapi sah tak? Sudah sah. Maka jadi 3 kali, 2 kali yang melengkapi. Okey. Jadi 3 kali sajalah. So kita consider 3 kali tu dia lengkap 100% macam tu. Betul tak? 3 kali lengkap 100%. Dia tidak dikira basuh 3 kali. Dan itulah sebenarnya sekarang sebab saya pun jadi confused. Sebenarnya yang saya pernah dengar, sebenarnya sepatutnya yang pertama tu yang wajib. 2, 3 tu sebagai sunat je. So sepatutnya kita kena buat sebetul-betulnya yang pertama tu. Betul Ustaz? Betul. So jadi kalau yang pertama tu tak betul macam Ustaz cakap tadi tu, mungkin 70%. So jadi kedua tu dia menampal balik yang pertama ke? Macam tu? Betul. Tapi jadi dia masih lagi 3 kali lah, tak perlulah menambah-nambah. Nambah akan jadi makruh kan? Betul? Jadi kalau basuhan kedua melengkapkan yang pertama, bermakna basuhan tadi baru jadi sekali. Maka sunat lagi tambah. Sunat untuk jadikan 3 kali. Jadi kita sebenarnya macam ni, makruh boleh jadi kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik. Contohnya, basuhan yang pertama tadi cukup tak untuk kita ratakan seluruhnya. Tapi kita yang nak buat 2 kali bagi jadi. Maka di situ juga boleh berlaku pembaziran. Dia ada cara, saya nak bagi tahu. Saya tengok Al-Habib Umar bin Hafiz bin Salim daripada Yaman. Dia wuduk, bagaimana kita nak melengkapkan semua basuhan tersebut. Dia simple saja, ambil air. Okay. Saya bayangkan dalam tapak tangan saya ada air lah. Nanti basah habis tempat rumah bilik saya kalau saya nak pakai ni. Baik, letak di sini. Okay, ambil air letak di sini, pusing macam ni. Macam tu. Okay. Lepas tu tangan yang lekang ini boleh tak lekang? Boleh. Sebahagian asatizah dia hurai kata bila lekang jadi mustakmal. Bila saya semak ibarat dalam kitab Al-Iqna', dia kata dia tak mustakmal. Yang mustakmal itu adalah air yang jatuh daripada muka dan tapak tangan kita yang dah jatuh di bawah. Itu jadi mustakmal. Kemudian jaga mata. Mata macam tu. Okay? Jadi bila kita buat macam tu, sudah mengenai ke semua sekali insya-Allah. Itu sekali basuhan, 2 kali dan 3 kali. Kalau lelaki dia kena selat janggut macam tu. Itu basuhan 3 kali, maka kita boleh mengelakkan daripada pembaziran air. Ya, air ni kalau berwuduk kita just keluarkan, kalau istilah orang Melayu kita ni dia kata ekor tikus. Air tu macam ekor tikus sahaja. Kita orang Melayu ambil banyak guna air. Saya pun kadang-kadang terlajak juga banyak ambil air, guna air yang banyak untuk berwuduk. Jadi Rasulullah SAW ambil wuduk hanyalah 1 mud air sahaja. Mandi wajib 1 sak. Saya pun sampai hari ni tak boleh nak imagine macam mana nak ratakan air yang sedikit sedemikian. Tapi Rasulullah menunjukkan contoh yang sedemikian. Boleh buat tak? Boleh. Tak ada masalah. Kita pergi orang. Tapi saya nak buat sampai banyak tu tak mampu lagi sampai hari ni. Mungkin 1 botol mineral tu insya-Allah itu boleh kalau basuhan jimat. Ya, sikit je dia panggil istilah dia panggil wusulul balal dengan taqatur. Istilah ini digunakan untuk nak memahami wuduk ini bukan kita nak bagi basah, tetapi kita nak bagi air itu rata sahaja, meratakan air. Kita bukan basuh sampai nak guna pakai air banyak. Okey? Ustaz, muka tak ada masalah selalunya. Macam perempuan yang set burn ni.
sideburn tu yang menjadikan masalah sikit. Sideburn pun tak ada masalah, tarik je. Tarik bagi dia duduk dalam. Bila kita basuh, dia akan kena sekali dah. Okey. Tapi macam kalau betul yang masih lagi tak pasti, yang first tu 70, Ustaz cakap memang kena tambah Tambah lagi 2. Tak payah? Tambah lagi 2 pun tak apa. Dia macam ni je. Kita sah. Dia ada perbahasan sah. Yang kedua perbahasan sunat. Jadi kalau kita nak kira sunat taslis, dipanggil meniga-nigakan. Meniga-nigakan itu ialah basuhan yang mana melengkapi untuk yang pertama. Baru yang kedua itu jadi basuhan sunat. Kalaulah kita yang pertama tak lengkap, basuhan kedua tadi tak nama sunat. Basuhan itu basuhan wajib. Kerana basuhan itu mala budda minhu. Basuhan yang tak dapat tidak. Ini huraian guru saya di Mesir dulu, dia kata basuhan yang mala budda minhu. Barang yang tak dapat tidak. Jadi kalau nak ikut sunat betul, dia kena tambah lagi 2 kali yang melengkapi juga. Cuma kalau 2 kali lagi itu menyebabkan pembaziran air, saya kira dia kena consider cukuplah dengan basuhan 2 kali lagi yang walaupun tak lengkap. Kerana membazir air. Melainkan memang ada problem, ada masalah tertentu yang menyebabkan tak boleh nak sampai, itu saya kira tak apalah. Pendapat yang sebahagian ashab makruh. Kalau air masjid guna terlalu banyak, ada yang kata makruh dan ada yang kata haram. Tapi guru saya dia kata dia tarjih pendapat yang makruh. Al-karahah. Boleh? Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Tapi saya consider 3 kali tu cukup lah kot Ustaz. Boleh. Kan? Saya consider 3 kali tu cukup lah. Dan takkanlah sampai 3 kali tu tak kena semua kan? Betul tak Ustaz? Mesti kena. Dia dalam wudu, kita menggunakan kaedah zan. Az-zan ini dia tak mesti yakin. Isu kita orang Melayu, kita faham wudu itu mesti yakin. Itu silap sebenarnya. Practical al-ibadah ataupun al-fiqhu mabdiyu ala zanni. Dia hanya berdiri di atas zan, iaitu sangkaan besar kita. Kita punya contoh macam Puan cakap tadi, saya rasa dah 3 tu dah kena. Itulah zan, bukan yakin. Jadi 3 kali tu saya kira dah kena insya-Allah kena. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Okey, ada lagi 10 minit. Ada lagi yang nak bertanya, dipersilakan. Ustaz, nak tanya mengenai dengan tata cara mengambil air wuduk tadi. Tadi Ustaz kata macam seperti ikut tikus, yang maknanya sikitlah dia punya kuantiti. Tapi masa kalau katakan kita nak pergi Mekah, kita diajari kan susah nak pergi mengambil wuduk dekat dia punya tempat ambil wuduk tu. Jadinya kita diajar dengan meletakkan air dekat dalam atas tutup botol mineral, letak kat tangan, lepas tu kita gosokkan, lepas tu kita sapu dengan kadar meratakan keseluruhan tempat yang wajib. So macam tu pun okey kan Ustaz? Mestilah okey, tak ada masalah. Begitu. Boleh. Cuma dia ada yang pakai spray. Jadi spray tak boleh spray sahaja. Spray yang pertama mesti air spray sampai air berlaku sailanul ma'. Mesti berlaku pengaliran air. Kadang-kadang dia spray air baru duduk setempat je, tak boleh lagi. Spray sampai air tu dia meleleh. Okey, dah meleleh tu semula sapu. Macam tu. Okey? Ataupun spray dalam tapak tangan sampai dia bertakung, kemudian letak. Macam tu. Boleh ya? Baik. Lagi dipersilakan yang nak bertanya. Ustaz, masih lagi persoalan wuduk. Kalaulah kita membasuh tangan, sebab saya didengar yang mengatakan kalau basuh tangan menggunakan pipe, kita mulakan basuhan tangan itu daripada siku menuju ke hujung jari. Tetapi kalau kita menakung air, kita mulakan daripada hujung jari menuju ke siku. Jadi jadi persoalan saya, kalau kita tak ikut macam tu, adakah tak sah wuduk kita? Contohnya lah. Dia bukan isu sah dan dia bukan isu makruh pun. Dalam kitab-kitab fiqh disebut masalah itu masalah afdal dengan mafdul. Mana yang lebih afdal? Misalnya orang nak tolong basuhkan, kita nak pegang pipe dekat kita, maka yang mudah dikira di sini dibina di atas mudah, kerana kita kalau boleh cepatkan wuduk dan dengan cara yang mudah, itu lebih afdal. Maka untuk bahagian pipe ataupun orang nak tolong jiruskan, kita mula daripada atas. Macam tu. Tapi kalau kita ambil air dalam tapungan, maka dimulakan begini. Jadi dia tidak membabitkan makruh pun tak. Dia cuma isu afdal.
Ya, sah tetap sah, tak ada masalah. Macam dalam kolam masjid tu kadang-kadang, macam mana tu kalau kita ambil kan, kadang-kadang kita letak daripada sini, rendamkan terus. Boleh. Tidak ada masalah. Ya. Jadi jawapannya sah, tak ada masalah langsung. Okey, saya buka lagi soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya bab solat. Ya, sila. Masa kita dah tengah membaca surah, tiba-tiba kita sendawa yang berpanjangan. Maksudnya tengah baca tu dia sendawa, tengah baca asal baca dia sendawa dia. Maksudnya kita kena berhenti dulu membaca, tunggu sendawa tu habis baru kita baca tu macam mana? Sebab dia macam sendawa tu dia bukan sendawa yang kita makan kenyang gitu, dia macam sendawa angin. Ya, betul, faham. Maksudnya macam mana tu? Macam saya nak kena berhenti dulu, sendawa dulu, lepas tu baru kita baca surah. Macam Fatihah tu kan kita wajib kena habiskan kan. Kalau macam tersekat macam tu. Macam mana? Macam ni, kita tengah baca Fatihah kan contohnya. Lepas tu cuma kalau kita baca juga dalam keadaan sendawa, kita boleh baca dengan ikut makhraj tak? Macam mana tu Ustaz? Tak faham. Kita boleh baca Fatihah dengan baik tak kalau sekiranya kita baca dalam keadaan sendawa? Sambil-sambil sendawa. Boleh macam kita baca Fatihah tu tiba-tiba dia sendawa tapi kita baca dengan makhraj lah. Boleh. Contohnya saja saya buat contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Macam tu. Jadi telah memutuskan ataupun mengubah makna, maka kena berhenti dulu. Okey. Berhenti Fatihah ni kalau tanpa uzur tak boleh lama, dia kena mualat. Tapi sekarang ni kita ada uzur. Uzurnya ialah sendawa. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun panjang, biar dulu. Kemudian nanti nak mula balik ke tak perlu mula balik kerana berhenti tadi dengan uzur. Maka alhamdulillahi rabbil alamin. Tiba-tiba datang balik, okey tak apa, buang dulu angin, sambung. Tapi jangan jadi imam ya. Sebab ganggu konsentrasi. Baik. Okey, faham. Terima kasih Ustaz. Baik, sama. Okey, lagi ada yang nak bertanya silakan. Ada masa lagi 5 minit ataupun 10 minit lagi ke berdasarkan budi bicara daripada MC lah. Apa ni kita punya pengerusi. Kalau dia tak bagi, kita kena akur lah. Sebab kita di bawah dia punya penyeliaan hari ni. Okey, lagi ada yang nak tanya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebut pasal sendawa tadi saya teringat. Waktu saya semayang kadang-kadang kan bila saya semayang, dia terkeluar balik makanan yang saya makan. Lepas tu saya telan balik. Adakah solat saya sah? Batal yang tu batal. Batal ya? Kena buat semula ke Ustaz? Di antara perkara yang membatalkan solat ialah menelan makanan. Dan mana-mana perbuatan yang batal dalam puasa, maka dia membatalkan semayang, batal puasa kan dia ada kaitan kan. Jadi situ saya silap. Okey, bila dia keluar, tak sengaja, tak apalah, tak sengaja. Tapi sekarang dia telan balik. Tak sengaja ni pun isu dia, kalau keluar sesuatu dia panggil muntah, dia membatalkan solat. Kerana sesuatu, ini kaitan dia. Mana-mana yang membatalkan puasa, batal solat. Yang mana batal solat, batal puasa. Baik, jadi kalau jadi macam tu, stop, pergi kumur, wuduk tak batal. Wuduk batal tak muntah? Tak, ni muntah tak batal. Jadi kumur, cuci, kemudian mulakan solat semula daripada awal. Dia panggil istinaf min jadid, mula balik daripada awal. Kerana menelan makanan sesuatu dengan sengaja adalah membatalkan solat. Okey, membatalkan solat. Faham. Okey. Saya faham Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Puan Salkiah, silakan. Kalau kita tak telan, dia keluar kan, kita terus buang. Macam tu. Kita terus buang. Kita tak telan lah, terus buang macam benda macam tu. Macam tu kan. Dia keluar, batal tak?
Dia keluar tadi pun dah batal lah, bukan masalah telan. Keluar tadi pun dah batal. Keluar makanan daripada dia panggil muntah kan. Kan saya cakap tadi mana-mana yang membatalkan Kalau solat. budak-budak dia panggil temuk. Ya, jeluk. Walaupun sikit je. Walaupun Sekejap. sikit. Saya nak buat ingatan balik. Adakah muntah membatalkan solat? Allah. Sambil-sambil tu boleh tanya soalan lain dulu tak? Nanti dia buang masa pula. Saya nak cek balik dalam kitab ni. Kalau sempat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan. Siapa yang tanya tadi tu? Okay, admin carry on dulu lah. Puan Hawa dulu lah. Okay. Ustaz, kalau tertambah rukun dalam solat, apa kita buat Ustaz? Tertambah rukun kena nanti kena disunatkan sujud sahwi. Tetapi tertambah rukun itu dengan keadaan tidak sengajalah, ya. Baik, saya dapat di sini dia sebut bahawa wa mazhabuna annahu la yantaqidul wudu, dia tidak membatalkan wudu. Okey. Adakah dia membatalkan solat? Wudu tak batal Ya, wudu tak batal. Sila tanya soalan yang lain. Supaya jimat masa. Kalau misal kata, Assalamualaikum Ustaz. Kalau misal kata yang pada rakaat pertama terlupa nak baca surah lepas Al-Fatihah. Lepas tu bila rakaat kedua kita nak baca yang surah lepas Al-Fatihah, boleh ke tak boleh? Boleh. Tak ada masalah. Walaupun yang rakaat pertama tu terlupa. Namanya sunat hayat, ya, namanya sunat hayat. Okey. Ingatkan bila rakaat pertama tak baca surah tu, rakaat kedua tak payah baca. Boleh baca? Terima kasih Ustaz. Okey, sekejap masalah dia muntah tadi. Okey, baik. Muntah tadi hukum dia najis ke tak? Muntah najis tak? Najis. Muntah najis. Muntah najis. Jadi kita nak kena cuci dulu kerana dia muntah. Maka bila muntah, sendawa tadi tu dia muntah bahagian perut atas ke perut bawah. Itu isu balik tu. Baru saya fikir macam tu. Kalau dia memang muntah daripada perut bawah, maka dia najis. Kita kena stop kerana najis yang kita tak dapat nak singkirkan dengan serta-merta, maka dia akan membatalkan solat. Ya. Jadi jawapannya sekiranya itu adalah muntah, maka kena berhenti semayang. Walaupun dia sedikit itu dia masuk dalam kawasan mulut, maka mulut adalah kawasan zahir. Dia bukan kawasan batin. Maka mesti berhenti, kumur dulu, tapi wuduk tidak batal. Muntah tidak membatalkan wuduk, melainkan mazhab Imam Abu Hanifah. Baik, saya buka soalan lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf ya, saya lagi sekali. Tadi saya kurang faham lah macam yang tadi cakap tu. Kalau kita ikut imam kan, kalau kita terlupa Fatihah, tak batal ke sembahyang kita? Terlupa baca Fatihah? Terlupa baca Fatihah bermakna rakaat yang kita tak baca itu tidak dikira. Tidak. Dia tak batal lagi. Cuma kita kena tambah rakaat je lah. Kalau kita ikut imam pun dah salam tu kita kena bangun balik sekali ya? Ya. Kena bangun balik. Terlupa membaca Al-Fatihah. Okey? Okey. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Kita Ustaz, silakan. apa beza muntah dengan menjeluak? Jeluak ni saya faham dipanggil perut atas. Kalau dalam kitab-kitab fiqh disebut dia datang daripada al-mi'dah. Mi'dah ni perut bawah. Kalau dalam kitab-kitab Jawi disebut tembuni, maknanya perut dalam. Nah itu yang jadi najis tu. Jadi kalau macam menjeluak itu, dia sampai kepada kerongkong kita. Ya. Jadi tak batal lah sembahyang kita. Baik, kalau jeluak saya rasa tak batal.
Cuma kita telan balik tak? Kalau kita nak baca Fatihah, kita nak buat rukun qauli, menyebabkan kita baca tak boleh baca. Sebab dia akan mengalir masuk juga dalam kerongkong. Maka dia kira menelan balik sisa makanan. Batal juga. Kadang-kadang kita menyuruh waktu bukan bersambung dengan air tu, setakat nasi aja yang terkeluar kan. Jadi nasi itu masuk dalam mulut, kita tak telan tau, kita kontrol je nasi itu sampai habis bayang. Jeluak bermakna kalau kita boleh buang lah, kita boleh buang di tapak tangan ataupun tisu ataupun sarung tangan lah, tak apalah. Tapi kalau kita biarkan dalam mulut, kita still nak kena baca surah yang bacaan-bacaan wajib, rukun qauli, yang mana boleh menyebabkan ada possibility yang besar lah masuk semula benda itu ke dalam kerongkong kita, maka menyebabkan batal solat. So kita kena keluarkan ambil dengan tisu ataupun tisu, keluarkan maknanya kita gunakan air liur sekali, keluarkan supaya cuci sikit-sikit, tak apalah, dimaafkan. Itu dalam sembahyang kita boleh lakukan ya? Ya, boleh. Ustaz. Tidak boleh meludah dalam masjid. Jangan meludah dalam masjid. Kalau meludah juga solatnya sah je, tapi haram lah. Haram perbuatan itu, berdosa kerana mengotori masjid. Saya bergantung pada puan admin lah untuk membenarkan soalan ditanya sampai jam berapa. Saya tak ada apa-apa. Saya boleh je bagi masa, cuma nanti ada pula kan. Sampai pukul kuliah 9.15. Kalau macam tu cukuplah sekadar ini, kita bagi nak tanya satu soalan je boleh Ustaz? Last satu soalan yang terakhir. Kalau tiba-tiba dalam masa kita solat kan kita tersedu, sedu tu menyebabkan kita nak baca Fatihah pun macam susah, macam terputus-putus kan. Perlukah kita batalkan solat ataupun kita relax kejap biar sedu tu dah kurang, kita teruskan ke? Tapi rasanya sedu susah nak dikurangkan kan? Dia boleh baca kalau sedu ni. Maksudnya kalaulah dia memutuskan bacaan, maka ada cara tak? Kalau kita boleh stop kerana uzur tak apa. Kalau saja-saja suka tak boleh. Tapi dengan keuzuran, kalau kita baca sedu tersebut, kita tahu kata kita boleh stop dengan meminum air akan hilang. Tak apalah, stop lah sembahyang. Tapi kalau dia nak teruskan, boleh tak? Boleh. Maknanya Fatihahnya tadi mungkin akan terputus sedikit kerana uzur dia panggil. Tetapi bukan uzur yang panjang, bukan putus yang panjang. Contohnya bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, macam tu. Jadi kalau itu disebabkan uzur, kita tak boleh nak hilangkan dengan segera, maka sah solatnya itu kerana apa? Dia tetap bersambung tu, cuma diputuskan kerana ada uzur. Ada dua pilihan kalau nak batalkan, boleh juga kerana dia gangguan yang menyebabkan yang pertama khusyuk hilang, bacaan tidak dapat dilakukan dengan lancar. Okey. Cuma wajib ke membatalkan sembahyang? Tak wajib. Ada pilihan untuk membaca dalam keadaan sangkut-sangkut, tetapi sangkut-sangkut itu kerana uzur, iaitu uzur sendawa, sendu. Kalau dipanggil apa ni? Sedu. Kalau macam tak baca tadi tu kira boleh lah. Boleh lah, sebab bukan kita yang nak, dia jadi sendiri ya. Okey, faham. Terima kasih Ustaz. Sebab tiba-tiba hari tu tersedu masa yalah, sedu sembahyang. Dia semua kadang besar. Kalau sedu berpanjangan tu? Sedu berpanjangan macam mana? Jadi kalau macam tu, stop lah sembahyang, pergi minum air dulu. Kalau kita dalam imam, barakah lah. Kalau sedu itu tidak sah, bagaimana kalau kita sedu itu berlaku ketika bulan puasa, bukan boleh minum air pun. Jadi tetap nak kena sambung sembahyang. Kalau bukan bulan puasa, kita dalam berimam, mengikut jemaah, kita kena mubarakah lah. Tak perlu mufarakah. Kalau sedu tu berpanjang Tak perlu. Baca dalam keadaan yang termampu baca setakat itu. Okey. Baik, saya rasa cukup sekadar ini. Kuliah lagi 10 minit. Jadi mungkin ada yang nak berehat dulu, nak ke take 10 minit ke apa. Jadi insya-Allah nanti kalau ada lagi soalan kita boleh buat pada minggu depan
kita sambung lagi fiqh muslimat, fiqh nisa, fiqh wanita. Boleh saja insya-Allah pada minggu depan kita sambung lagi. Kalau dah tak berminat lagi, kita buka tajuk baru pula. Okey? Jangan risau kerana kita pertemuan secara mingguan insya-Allah. Terima kasih banyak yang bertanya. Kalau ada kesilapan dalam soalan saya, jawapan saya akan betulkan dalam pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaudi'ukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.